Bantu. Ustaz tak masuk lagi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bawa balik di surau tadi. Nah, sekarang dah lewat sikit ni. Lewat sikit tadi ada pula ada ajat solat ajat lah tadi. Recording in progress. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
InsyaAllah lagi 3 minit kita mula supaya tu mula masuk. InsyaAllah. Baik. Ni tengah hujung tahun ni, orang ramai jalan agak. Betul. Ramai yang cuti. Di sini bahwa sabuknya di jamaah. Baik, insyaAllah kita mulakan dulu sebentar itu yang lain masuk insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan kita ruang, Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita duduk untuk kita bertalaqi, kemudian kita mengambil sedikit pembelajaran daripada tajwid, dan akhirnya kita akan berbincang daripada surah yang kita akan kupaskan pada malam ini, yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu surah Al-Adiyat insya-Allah. Baik, tanpa membuang masa, saya jemput tuan-tuan untuk sama-sama membuka mushaf Al-Quran. Boleh rujuk juga pada aplikasi Al-Quran yang ada di handphone tuan-tuan. Surah Al-Adiyat, surah yang ke-100 susunannya di dalam Al-Quran, muka surat 599. Okey, surah yang ke-100, surat 599, juzuk yang ke-30. Baik, insya-Allah saya akan bacakan terlebih dahulu dan juga tuan-tuan ikut. Saya jemput tuan-tuan untuk unmute earphone ataupun mikrofon tuan-tuan supaya kita sama-sama boleh baca dan boleh semak insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, bagus ucapan tuan-tuan. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-9, 10, hujung itu ra yang mati yang kita wakafkan sebelumnya huruf mad dan berbaris depan, maka kita baca dengan tebal. Apa yang kita nak kongsi sebelum ni, apa-apa huruf ra yang sebelumnya baris atas ataupun baris hadapan, sama ada dia datangnya mad ataupun dia tidak datang mad sebelumnya, maka dibaca dengan tebal. Abtau tak dipanjang. Abrar panjang contohnya. Ataupun contohnya pendek. Dalam ayat ni contohnya panjang. Kubur wa hussila ma fi sudur. Maka bunyi dia tebal. Sudur, bunyi ra tu tebal. Baik, berbeza dengan ayat ke-11, ra-nya berbaris bawah ataupun berbaris bawah bersama mad. Contohnya inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Yang itu kita baca dengan tebal, dengan nipis, tak baca khabir. Tak diangkat bunyi dia. Okey. Khabir, bunyi ra-nya ni nipis. Baik. Insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung bahagian tajwid, iaitu pengenalan makhraj huruf bagi huruf dad kalau tidak silap saya. Baik, boleh rujuk dalam grup kita, boleh tengok di bahagian dokumen yang saya kongsikan, iaitu makhraj huruf. Kita menyambung huruf dad. Okey. Baik. Bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ni dikenali sebagai lughatud dad. Dikenali sebagai bahasa huruf dad. Kenapa? Sebab huruf dad merupakan satu-satunya huruf yang diguna pakai di dalam bahasa Arab tetapi tidak diguna pakai dalam bahasa lain. Bahkan tiada satu pun huruf dalam bahasa lain yang sama atau hampir sama
dengan huruf dot. Tak ada. Dalam bahasa Inggeris, bahasa India, bahasa Cina, Mandarin, Cantonese, apa saja Sepanyol dan sebagainya, semuanya tiada satu huruf pun atau satu bunyi yang kita boleh dengar seolah-olah macam huruf bod. Maka bahasa Arab dikenali sebagai lughatud dot, bahasa huruf dot. Baik, huruf dot merupakan huruf yang sangat istimewa kerana huruf ini menggambarkan bahasa Arab itu sendiri, menggambarkan keunikan bahasa Arab itu sendiri. Sebab apa? Sebab huruf dot kalau kita perhatikan antara huruf yang tidak berkongsi makhraj huruf. Maksudnya ialah hurufnya, makhraj hurufnya sendiri, tunggal. Kebanyakan yang kita tengok sebelum ni hurufnya makhraj huruf berkongsi. Tak ada yang duduk sendiri. Tapi dot khusus, dia duduk sendiri. Tak ada huruf yang berkongsi makhraj dengan huruf dot. Baik, apa makhraj huruf dot? Makhraj ni maksudnya ialah tempat keluar. Baik, di mana huruf dot ni keluar? Bahasa mudahnya, iaitu pada al-lisan, iaitu pada lidah, iaitu sepanjang tepi bahagian lidah. Maksudnya lidah kita bahagian tepi, kiri atau kanan, tepi sini atau tepi sini, bahagian tepi lidah yang diangkat atau ditekan kepada gigi geraham atas. Gigi geraham atas sini atau sini, sebelah kiri atau kanan. Maksudnya tepi lidah ni kita angkat dan tekan pada gigi geraham kita. Kita boleh pilih nak belah kiri atau belah kanan. Ataupun juga ada sebahagiannya yang saya tidak tulis dalam ni, dalam kitab tajwid menyebutkan boleh juga angkat dua-dua. Kiri kanan kena. Dot. Okay. Tetapi dengan syarat kalau kena mestilah ditekan pada gigi, jangan tekan pada hujung lidah, jangan dot. Jangan tekan pada belakang gigi ni. Sebab tempatnya ialah tepi bahagian lidah ditekan pada gigi geraham atas sebelah kiri atau kanan, atau dia menyebutkan dua-duanya sekali. Baik. Itu adalah tempat keluar huruf dot. Macam mana kita nak tahu tempat keluar huruf dot ni betul ataupun nak latih supaya kita sebut huruf dot ni adalah dengan cara cuba kita gigit lidah kita sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita kenakan dengan gigi geraham atas kita. Kita gigitkan atau kita tekankan. Kalau kita matikan out. Okay. Lidah kita akan diangkat, ditekan di sebelah kiri. Saya guna sebelah kiri. Boleh juga sebelah kanan. Out. Maka kita akan tekan lidah kita kena pada gigi geraham atas. Itu adalah tempat keluar dia. Okay. Itu tempat keluar yang khusus bagi huruf dot. Kalau tempat lain, adakah salah? Tidak salah, cuma bunyi dia tak sama. Tidak setepat dengan tempat keluar bagi huruf dot yang kita bincangkan tadi. Contohnya ada yang tekan pada gigi depan ataupun kita kata gusi depan ni. Out, bo. Bunyinya hampir sama, tapi tak sama dengan bunyi bo. Bunyi dia akan berbeza sedikit. Okey. Baik. Apakah sifat bagi huruf dot? Disebabkan huruf dot ni makhraj dia dah berbeza, maka senang untuk kita bezakan dengan huruf-huruf yang lain. Okey. Baik, sifat huruf berlawanan yang pertamanya ialah isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf dot ni. Menjadikan dia huruf yang tebal. Tak baca da, baca ba. Kalau kita akan baca ba. Okey, bunyinya begitu. Satu lagi ialah itbaq. Itbaq maksudnya ialah hampir keseluruhan lidah melengkung atau berbentuk macam longkang atau mangkuk. Lihatkan li macam melengkung. Itu yang menyamai itbaq. Ba. Ada yang kata boleh kena dengan dua-dua gigi. Ba. Cuma takutnya kita tertekan pada hujung lidah belakang gigi kacip atas. Ba. Jadi hati-hati, bukan tekan pada hujung lidah tapi tekan di gigi geraham atas kiri atau kanan dan bahagian tepi lidah kiri atau kanan. Baik, jadi dua sifat ni isti'la dan itbaq menjadikan dot ni antara huruf yang
tebal. Antara huruf yang paling tebal di dalam Al-Quran. Selain Sod, Bod, To, Dha, Qaf. Antara huruf-huruf yang tebal di dalam Al-Quran. Baik, dia ada sifat huruf tunggal. Khusus bagi huruf Bod. Tidak berkongsi dengan huruf lain. Apakah sifat hurufnya? Namanya ialah istitalah. Maksudnya ialah tepi lidah terletak berpanjangan. Istitalah ni maksudnya ialah berpanjangan. Apa yang dimaksudkan dengan berpanjangan? Tepi lidah kita ni akan berpanjangan atau sepanjang tepi lidah ni akan kena pada bahagian gigi kacip belah atas. Namanya ialah gigi kacip gigi geraham atas. Disebabkan kena semua tepi lidah, maka namanya ialah berpanjangan. Sepanjang tepi lidah tu kena pada gigi geraham atas, nama sifatnya ialah istitalah. Tak ada lagi sifat yang memakai, tak ada lagi huruf yang memakai sifat istitalah kecuali huruf Bod. Baik, dalam surah yang kita bacakan tadi ada contoh huruf Bod. Apa contohnya? Wal adiyati dhabha, dha, wal adiyati dhabha. Maka kita gunakan pada tepi lidah ke gigi geraham atas. Itu contoh dalam surah yang kita baca tadi. Wal adiyati dhabha. Okey, baik. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Safri Baik, silakan. Ustaz, ni nak tanya pasal huruf dot ni. Huruf dot ni bila dia sukun atau mati, kita kadang-kadang terbabas atau tergelincir atau jadi dia macam jadi kolah-kolah kan, antara huruf yang kita kadang terbabas atau tergelincir. Boleh tak Ustaz share tips ke macam mana kita nak elakkan bila dia sukun tu atau mati tu kita tak bunyi kolah-kolah lah. Share tips yang mudah Ustaz. Kalau Baik. ada. Terima kasih Ustaz. Baik, soalan yang bagus. Bagi huruf Bod, antara kesilapan kita yang biasa kita terbuat atau kadang-kadang tak perasan adalah ketika huruf Bod ni mati, kita bunyikan dengan qalqalah. Contohnya fadlih. Kita baca dengan fadlih. Baik, apa tips atau cara untuk supaya kita tidak membunyikan qalqalah pada huruf Bod adalah dengan bila kita mati, maka jangan lepaskan lidah dengan cepat. Fad, tahan dulu. Fadlih. Kalau kita lepaskan lidah, fad, kita kena lidah pada gigi geraham, kena kita lepaskan. Fad, akan lahirlah bunyi qalqalah. Qalqalah ni datang daripada huruf yang ditekan kemudian dilepaskan. Disebabkan sukun, maka lahirlah bunyi qalqalah. Ad, kita lepaskan. Ad, kalau tahan, ad, tahan hujung lidah pada belakang gigi kacip atas ni. Dekat gusi gigi atas ni. Ad, dia tak bunyi qalqalah. Kalau kita lepaskan, ad, bunyi qalqalah. Jadi huruf Bod ni, tak nak bagi bunyi qalqalah, maka tahan dia, jangan lepas. Fadlih, fadlih. Contoh, ada contoh tak? Surah-surah lazim ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada. Surah Al-Fil, muka surat 601. Ayat yang kedua, surah Al-Fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Tadlil. Okey. Baik. Satu lagi, dah berkait dengan soalan tadi. Satu lagi, seboleh-bolehnya jangan kita munculkan huruf Bod dengan tadlil. Tadlil. Macam tadlil. Baik. Baik, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ada soalan lain sebelum kita pergi pada tadabbur. Silakan.
Baik, insya-Allah kalau tak ada soalan, kita sambung kita punya perbincangan malam ni insya-Allah dengan tadabbur surah Al-Adiyat. Baik, surah Al-Adiyat adalah surah yang sangat seronok untuk kita bincangkan kerana surah ini menceritakan tentang satu perkara yang manusia sangat suka, iaitu disebut sebagai kenderaan. Dan dalam surah ini diceritakan kenderaan yang sangat hebat, yang mana kalau kita sebut hari ini mungkin kereta-kereta mewah, kereta-kereta supercar, sport car dan sebagainya yang mungkin menjadi idaman kita sendiri, termasuklah saya. Jadi Allah menggunakan satu, kita kata, daya tarikan. Dengan Allah memulakan surah ini, Allah menyebutkan dengan satu kenderaan atau tunggangan. Zaman dulu tak adalah kereta, dia ada tunggangan, haiwan tunggangan yang sangat hebat yang Allah gelar sebagai Al-Adiyat. Iaitu Allah ambil nama surah ini sendiri daripada haiwan tersebut. Baik, surah ini kita dah bincangkan juga, surah ini adalah surah 4 serangkai yang diturunkan di Mekah, walaupun ada sebahagian pendapat menyebutkan bahawa diturun di Madinah. Baik, tapi kata Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam tafsir kata Syekh Wabah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir bahawa surah ini lebih majoriti menyebutkan bahawa turunnya di Mekah, seperti mana surah Al-Zalzalah, surah Al-Qari'ah dan juga surah At-Takatsur. Baik, surah ini merupakan surah yang turun di awal kenabian, surah yang ke-13 turun. Dalam turutan penurunan surah, dia adalah surah yang ke-13. Dalam turutan susunan Al-Quran, dia adalah surah yang ke-100. Baik, dia disusun selepas surah Al-Zalzalah, yang mana kalau kita kaitkan surah Al-Zalzalah ini menceritakan pada ayat akhir ni cerita tentang balasan. Orang buat baik walaupun sekecil zarrah maka dibalas. Orang buat jahat walaupun sekecil zarrah juga akan dibalas. Maka Allah ingatkan manusia dalam surah yang berikutnya, dalam surah Al-Adiyat, cerita tentang bagaimana manusia itu hatta apa yang diniatkan dalam hati, hatta apa yang dilintaskan dalam hati juga Allah Maha mengetahui. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Baik, insya-Allah malam ni ada beberapa pengajaran yang saya akan kongsikan daripada surah Al-Adiyat. Dan surah ini sangat menarik. Allah telah bersumpah dengan satu tunggangan yang sangat hebat, iaitu namanya kuda. Dan dia bukan kuda yang biasa. Kalimah adi itu Al-Adiyat membawa maksud yang berlari pantas. Okay. Wal-adiyati dhabha maksudnya ialah yang berlari pantas. Dhabha maksudnya ialah dengan termengah-mengah ataupun sambil mendengus. Kata Imam Ibn Kathir, hanya dua haiwan sahaja yang berlari pantas dan boleh mendengus ketika berlari, iaitu yang pertama kuda, yang keduanya ialah anjing. Sambil berlari, sambil tu mengeluarkan bunyi dengusan, bunyi termengah-mengah tu. Baik, maka kita tengok terus pengajaran yang pertama, ambil daripada nama surah tu sendiri, iaitu Adiyat. Pertamanya ialah Allah menciptakan kuda untuk difikir dan direnung oleh manusia. Baik, apa yang menarik dalam surah ini, Allah telah memulakan dengan kuda. Satu perkara yang sangat menarik minat orang kafir Quraisy untuk mendengarnya. Sebab apa? Sebab mereka sangat sukakan kepada tunggangan, terutamanya kuda yang bukan kuda biasa tetapi kuda perang. Kalau kita tengok ketika Nabi SAW mula-mula berperang dalam perang Badar, orang Islam ni selamai 313 orang hanya menaiki unta, tak ada kuda. Ada kuda pun hanya dimiliki oleh 2 orang sahaja ketika itu, salah seorangnya ialah Zubair Al-Awwam. Dan kuda itu bukan kuda peperangan, bukan kuda yang ditugaskan boleh berlari laju, boleh bertempur, tidak. Kuda ni memang tunggangan berharian mereka, dan bukan kuda tunggangan. Sedangkan pihak musuh ada kuda perang yang memang khusus untuk berperang. Dan
nanti kita akan tengok kenapa Allah sebut tentang kuda. Allah tak sebut tentang binatang lain. Ada kaitannya dengan manusia. Baik, maka Allah telah bersumpah. Kalau kita tengok dalam ayat pertama, wa tu demi, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari termengah-mengah. Baik, kalimah al-adiyat membawa maksud yang pantas. Literally-nya maksudnya ialah pantas, yang bergerak pantas. Maka ada yang menyebutkan unta. Kata Sayyidina Ali dia adalah unta, tapi tak kena dengan unta. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang seterusnya, ayat kedua sampai ayat kelima, menceritakan tentang sifat yang kita boleh gambarkan sebagai sifat kuda, bukan sifat unta. Maka Allah sebut wal adiyati dhabha. Allah sebenarnya memberi satu pengiktirafan kepada kuda. Maksudnya Allah puji kuda dengan Allah menyebutkan sifat-sifat dia. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Dan demi kuda atau demi kuda perang yang berlari kencang dengan termengah-mengah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Maka ini adalah satu pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kuda yang sifatnya sangat berani. Kalau kita tengok, bukan Allah sahaja yang menghargai ataupun mengiktiraf kuda. Dalam kisah dalam surah Sad ayat 31 dan 33, ayat 31 hingga 33, ada satu kisah cerita tentang Nabi Hud alaihi salam yang sangat tertarik dengan kuda. Bukan sahaja tertarik, bahkan dia tengok, Nabi Hud tengok persembahan kuda-kuda ni, sangat cekap. Sampailah kuda ni selesai memberikan, Allah SWT memberikan pertunjukan, maka dia datang dan mengusap-usap belakang kuda tu. Allah rakamkan dalam Al-Quran, إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Nabi Hud ni dia usap-usap di tengkuk atau di bahagian belakang kuda ni. Itu contoh antara Nabi Hud AS yang juga menghargai kuda. Baik, dia sebagai tanda kasih sayang. Dan kuda ni sangat hebat. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam surah ni khusus cerita tentang kuda ni, kalaulah tuan dia suruh bangun pada waktu pagi, awal pagi, maka dia akan bangun. Dan kalaulah tuan dia kata bangun awal pagi untuk menyerang, maka dia akan serang. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan kuda dengan manusia? Kuda ni adalah binatang tunggangan bagi manusia, atau kuda ni ialah hamba kepada manusia. Dia akan ikut apa sahaja perintah tuan dia. Maka Allah sebut innal insana li rabbih lakanud. Tapi sayang, manusia ni ada tuan tetapi tidak mahu mengikut arahan tuan. Suruh bangun awal pagi subuh tapi tak bangun subuh. Ini contoh. Maka Allah sebut dalam surah ni, Allah kata kalau kuda ni waktu tidurnya digerakkan oleh tuannya untuk bangun, maka dia akan bangun dan menyerang. Sampai begitu mendalam sekali Allah menyebutkan tentang sifat kuda, perangai kuda. Maka manusia tak malukah kalau Allah suruh atau Allah perintahkan untuk kita bangun, solat dan sebagainya, kita tak nak buat. Baik, itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua ialah D ialah dunia yang menggoda hawa nafsu manusia. Allah jadikan banyak perkara di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Dan perhiasan inilah yang menarik manusia untuk memiliki perhiasan tersebut. Untuk kita kata menggunakan, memakai, bahkan untuk berbangga dengan hawa nafsu tersebut. Baik, maka Allah jadikan harta, isteri, anak-anak, pangkat. Adakah salah semua ni? Tak salah. Kita dah bincang sebelum ni tentang alhaakumut takatsur, memperbanyak-banyakkan harta. Kaya tak salah, mewah tak salah.
Yang salah apabila kita terlalu mencintai kemewahan, terlalu mencintai kekayaan sampai lupa batasan yang Tuhan tetapkan. Nak jadi kaya-kaya lah. Tapi bila Allah suruh keluarkan zakat, keluarkan zakat. Bila sampai masanya untuk kita semayang, kita kena solat. Kita kena tunaikan solat. Baik. Jadi Allah sebut, kalaulah kita ni jadi kaya, cintakan dunia, sampai kita mengikut hawa nafsu kita, lupa batasan yang Allah letakkan, maka jadilah kita seperti kuda. Kenapa? Sebab sepatutnya kita yang menunggang kuda. Tapi seolah-olahnya sepatutnya kita yang menunggang nafsu, keinginan kita. Tapi kali ini nafsu yang telah menunggang kita. Kita menjadi tuan kepada nafsu dan keinginan kita. Yang penting, apa yang penting yang kita nak, semua kita buat. Apa yang tak penting, apa yang kita rasa tidak menyumbang kepada kekayaan dan keinginan kita, maka kita tinggalkan. Tuan kepada manusia ini adalah hawa nafsu, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang ke-6, kanud. Kanud ni maksudnya kaya tetapi tidak bermanfaat. Kanud ni maksudnya ialah kaya. Ada macam-macam tetapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, pengajaran seterusnya ialah ai. Baik, ai daripada kalimah surah nama Adiyat. Ai ialah iman akan tercabut apabila ditenggelam dan lemas dengan kekayaan. Apabila seseorang ni ditakdirkan oleh Allah dengan kaya, maka kebanyakan orang kaya, bukan semua, saya sebut kebanyakan orang kaya akan lemas dan tenggelam dengan kekayaannya. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa aku lihat ramai di kalangan ahli syurga ialah orang yang miskin. Tapi kalaulah kekayaan tu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik berbanding orang miskin yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut kalimah kanud tadi, maksudnya ialah dia kaya tetapi tandus, imannya tak ada. Kaya, harta banyak, tetapi tak boleh menggunakan harta dan kekayaan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imannya hilang di sebalik kekayaan dia. Maka tak boleh orang nak ambil manfaat atas kekayaan dia. Sebab apa? Sebab masa tu dia rasa kekayaan tu segala-galanya. Sebab itu kuda sendiri, kalau kita tengok kuda perang, tak semua orang ada. Allah gunakan kuda juga. Kalau hari ni kita tak adalah kuda, tapi kita ada kuda yang kita sebut sebagai kuda merah. Mungkin ada sebahagian kita faham maksud dimasukkan dengan kuda merah. Kenderaan yang paling mewah hari ni adalah kuda. Mungkin bukan kuda yang asal, tapi kuda berbentuk kenderaan kereta. Maka tak semua orang kaya ada. Disebutkan Al-Adiyat ni ialah kuda perang betina. Sebab apa? Sebab nama nisbahnya dinisbahkan kepada betina atau perempuan. Dan Al-Adiyat ni adalah jamak yang menunjukkan bahawa tidak lebih daripada 10 ekor. Maksudnya jumlahnya antara 3 sehingga 9 ekor. Maksudnya tidak banyak. Kuda yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul dimiliki oleh orang-orang yang mampu sahaja. Maka Allah sebutkan sebagai Al-Adiyat. Dan kita pun hari ini, orang yang betul-betul mampu sahaja ada kuda kat rumah. Kalau kita tengok dia bawa kita yang berlambang atau berlogokan kuda, kita tahu dia ada status, dia ada kekayaan yang luar biasa yang tak semua orang ada. Maka itu menggambarkan kuda, sifat kuda. Tak semua orang boleh memiliki kuda, termasuklah kuda perang. Baik. Dan kalau kita tengok kuda ni memang ada sifat-sifat dia yang tertentu. Di kuda perang yang Al-Adiyat ni memang tujuannya adalah untuk menyerang, untuk bergerak laju. Tak sama tuan-tuan kalau ada kuda padi dengan kuda yang bawa tunggangan, dia tak boleh bawa laju, dia tak boleh menyerang dengan pantas sebagaimana kuda perang lain. Walaupun sama rumpunnya kuda, tapi sifat dan ketangkasannya berbeza. Sebab itu disebutkan kalau kuda betina jantan juga, dari spek kuda perang, betina lebih tangkas berbanding kuda perang jantan.
Itu Allah sebut al-adiyat, khusus kepada kuda betina yang betul-betul high quality. Baik, maka Allah sebut, tadi kita balik-balik pada perkataan iman tercabut apabila tenggelam dengan lemas, tenggelam dan lemas dalam kekayaan. Baik, seterusnya ialah perkataan why. Why ialah yakinlah hari engkau bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan catatan amalan kita. Baik, Allah sebut innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa ini dimaksudkan dengan wa innahu ala dzalika lasyahid? Maksudnya sesungguhnya manusia itu akan menyaksikan sendiri. Kita ni manusia ni akan menjadi saksi atas apa yang kita buat. Masa itu ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mulut kita tak akan berkata-kata. Yang akan berkata-kata menjadi saksi ke atas diri kita contohnya ialah kulit, kaki kita, tangan kita, jari kita, apa yang dibuat oleh jari, apa yang dibuat oleh tangan, apa yang dibuat oleh kaki, ke mana kaki ini pergi, semuanya akan menjadi saksi. Maka Allah sebut wa innahu ala dzalika lasyahid. Masa itu kita akan tengok juga buku amalan kita. Dan satu persatu tubuh badan kita akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita buatkan. Allah akan tanya, adakah kamu buat begini si fulan? Maka mulut kita tak boleh jawab. Yang boleh jawab tangan, kaki, badan dan sebagainya. Baik. Allah sebut dalam ayat yang ke-11, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Kalimah khabir dalam ayat yang ke-11 ini merujuk kepada Allah ni maha mengetahui perkara yang sangat halus. Sampai Allah ni boleh dakwa manusia dari segala sudut. Kalaulah satu kesalahan kita buat, maka kita memberikan alasan atau kita lari daripada apa yang telah kita lakukan, maka Allah boleh tunjukkan bukti dan datangkan bukti, boleh dakwa kita dari berbagai sudut. Kalaulah kita cuba nak elak, maka banyak lagi bukti-bukti atau saksi-saksi yang Allah akan datangkan. Maka kita kena yakin pada hari akhirat nanti bahawa catatan amalan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan atas muka bumi ni semuanya akan dikembalikan dan ditunjukkan kepada kita balik. Baik, seterusnya ialah A. Pengajaran yang seterusnya ialah A, iaitu khusus ayat yang ke-10. Allah sebut apa dalam ayat yang ke-10? Allah sebut tadi kita dah baca wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Kalimah wa hussila ma fis sudur, husilah maksudnya ialah Allah akan gali, Allah akan korek apa yang ada dalam hati kita. Maka pengajaran yang seterusnya ialah Allah akan geledah diri kita hatta sampai yang ada dalam lipatan hati kita yang mungkin kita tak sebut dengan mulut, mungkin terlintas dengan hati, walaupun seketika, walaupun 2-3 saat dia terlintas, maka Allah akan selak, Allah akan tengok, Allah akan buka sampai begitu sekali. Wa husila ma fis sudur, Allah akan buka, Allah akan gali sampai dapat. Maksudnya Allah tu maha mengetahui hatta sampai apa yang dibisikkan oleh hati juga Allah tak tahu. Maka Allah sebut ketika Allah bertanya kepada manusia tentang apa yang dilakukan atas muka bumi ini, maka kita akan tercungap-cungap, kita akan termengah-mengah, takut. Hari itu menjadi hari yang sangat penat, hari yang sangat panjang bagi kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi resah, seolah-olahnya macam kuda dalam ayat 1 tadi, wal adiyati dhabha, termengah-mengah. Kuda termengah-mengah kerana lari, kerana berlari. Tapi kita termengah-mengah kerana takut Allah mencari salah kita, Allah bertanyakan kepada kita tentang apa yang kita lakukan. Allah sebut amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Manusia ini akan takut, akan termengah-mengah, akan tercungap-cungap. Masa itu rasa tak cukup nafas. Ketika kita
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pengajaran yang terakhir Allah sebut dalam ayat dalam surah ini ialah Tuhan Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah sebut inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Baik. Kenapa Allah Maha mengetahui apa yang manusia lakukan? Allah sebut dalam surah Al-Adiyat tadi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, wa husila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam hati. Sejak Allah bangkitkan manusia daripada alam kubur, maka Allah tahu dah, dan kita pun tahu dah ketika tu di manakah kedudukan dan keadaan kita selepas tu. Bermula kita dimasukkan dalam kubur, kita dah tahu tempat kita dekat mana. Kalaulah baik amal kita, maka dalam kehidupan kubur saja, di alam barzah saja, telah mula kebaikan untuk kita. Tapi kalaulah kita ni, na'udzubillah min zalik, tempatnya di selain daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang baik, maka bermula alam barzah juga kita akan tahu tempat kita. Baik. Allah sebut tadi, dalam pengajaran yang terakhir tadi, Tuhan Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Kenapa? Sebab dia berkait dengan ayat dengan surah sebelumnya, surah Al-Zalzalah dan surah selepasnya. Allah ulang 2 kali. Dalam surah Al-Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalam surah Al-Zalzalah. Tapi selepasnya dalam surah Al-Qari'ah Allah sebut apa? Allahumma فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Bila ditimbang manusia ni, sekecil-kecil amalan dah ditimbang. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ditimbang jadi berat timbangan amalan kita, maka Allah kata tempatnya فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, dia akan menghadapi kehidupan yang sangat tenang, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh lari dengan apa yang kita buat atas muka bumi ini, dan kita kena yakin bahawa Allah itu Maha mengetahui segala-galanya. Baik, saya nak ulas sedikit ayat 1 sampai ayat 5 tentang kuda. Bila Allah sebut wal 'adiyati dhabha, kuda ni dia lari termengah-mengah. Fal muriyati qadha, kemudian Allah sebut kuda ni mencetuskan api, memercikkan api. Kalimah wuriya atau wariya ni maksudnya ialah memercikkan atau menyalakan api. Bagaimana kuda ni boleh menyalakan api? Disebabkan kaki kuda ni ataupun kuku kuda ni dia terinjak-injak berlari di atas batu-batu sampai memercikkan api. Dan kuda yang hanya boleh memercikkan api ni ialah kuda yang betul-betul kekuatannya adalah kuda perang. Maksudnya kekuatan pelariannya adalah kuda perang. Bila terkena pada batu, maka dia akan mengeluarkan api. Baik. Qadha ni maksudnya ialah pukulan. Pukulan yang menghasilkan api. Baik. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka Allah sebut kalimah al-mughirat. Maksud mughirat maksudnya ialah jamak kepada mughir, yang maksudnya ialah dengan cepat-cepat melangkah. Maksudnya berlari dengan cepat. Walaupun bangun, dikejutkan daripada tidur, tapi dia tetap akan berlari dengan cepat. Subha, pada waktu subuh. Kita kalau bangun subuh, suruh berlari memang tak lari. Kita akan perlahan-lahan bangun, ambil wuduk, basuh muka dan sebagainya. Tapi kuda kalau bangun pagi tu, dikejutkan bangun dan suruh berlari, dia akan berlari. Sampai tahap tu, kuda ni patuh kepada perintah tuan dia. Baik, fa'atharna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Kerana apa? Kerana lajunya dia berlari sampai menerbangkan debu. Baik. Allah sebut fawasatna bihi jam'a. Dan kuda ni
dia menyerang, fawasatna maksudnya ialah menyerbu ke tengah-tengah. Antara sifat kuda yang tiada pada haiwan lain ialah kuda dia tak akan fikir dulu baru buat. Kalau tengok haiwan-haiwan lain, sebelum dia ambil satu risiko, dia akan fikir dulu. Allah memberikan dia otak untuk berfikir, bukan akal. Maka dia akan fikir risiko dia. Sebab apa? Sebab itu adalah survival bagi survival bagi haiwan. Tapi berbeza dengan kuda. Kuda ni apa sahaja yang Tuhan dia arahkan, tanpa fikir dia akan buat. Maka Allah rakamkan dalam ayat kelima ni, fawasatna bihi. Maka dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan. Kalau tengok haiwan lain, kalau ada musuh depan dia, dia tak akan terus serbu. Dia akan ambil side dulu, dia akan perhatikan dulu. Tapi berbeza dengan kuda ni tadi, maka bila dia suruh, ada keinginan daripada tuan dia untuk suruh dia pergi serang, maka tanpa fikir panjang dia akan serang. Baik, apa yang kita boleh dapat daripada sifat-sifat kuda yang Allah sebutkan? Apa hikmahnya Allah menggambarkan kuda dan Allah mengaitkan dengan manusia? Yang pertamanya ialah kuda ni ialah haiwan yang patuh pada tuan dia. Kita dah sebutkan tadi. Maka Allah mengaitkan kuda dengan manusia ialah Allah juga samakan manusia ni dengan kuda. Kenapa? Sebab kuda adalah tuannya, kuda ni tuannya ialah manusia. Tetapi manusia juga ada tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang memberi makan kepada kuda, Allah juga memberi makan. Tuan kita Allah ni memberi juga makan kepada kita, tetapi berbeza. Bila Allah suruh, manusia tak buat. Bila kuda disuruh, maka dia akan buat mengikut cakap tuan dia. Baik, yang keduanya ialah apa hikmah kuda ni ialah kuda ni adalah haiwan yang berani. Kuda ni ialah haiwan yang berani mendapatkan apa sahaja yang tuan dia inginkan. Kalaulah manusia ni menjadikan tuannya hawa nafsu, maka dia juga akan berani buat apa yang hawa nafsu dia suruh. Sebaliknya, kalaulah manusia menjadikan tuannya ialah Allah, maka Allah juga menginginkan kita untuk taat perintah dia, kita juga akan menjadi berani untuk ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang hari ni takut nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau kita pergi baru-baru ni Christmas, memakai topi Christmas adalah satu perbuatan yang dilarang oleh dalam Islam, sebab dia merupakan pakaian yang ritual bagi agama Kristian. Maka kalau kita tengok ada orang, kita tengok di mall-mall, ada budak-budak atau kita kata saudara-saudara kita yang beragama Islam pakai topi tu sempena Christmas. Bila kita tegur, mungkin dia kata, bos saya suruh bang. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak tahu. Tapi kalau lah diberitahu, maka kalau dia berani mengikut kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan buka. Walaupun sekadar topi. Ada yang kata adalah topi je. Tapi kita kan tahu kisah di sebalik topi itu adalah berkaitan dengan perbuatan ritual agama. Bukannya budaya. Sebab itulah dia tak dipakai di luar musim Christmas. Kita kena tahu tu. Topi Christmas tu dipakai pada musim Christmas. Sebab itulah baru ni tular play bola Liverpool masalah pakai topi Christmas tu, maka orang marah. Memang sewajarnya dia kena marah. Sebab dia ikon, tambah pula di Islam. Maka orang marah dia. Sebab akan menggambarkan imej yang tidak baik kepada orang Islam tu sendiri atau agama Islam tu sendiri. Baik, seterusnya apa lagi sifat kuda yang boleh kita ambil hikmah dalam ayat ni? Yang terakhirnya ialah kuda ni dia akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuda ni dalam keadaan susah, dalam keadaan macam mana pun, yang paling teruk pun, apa saja yang Tuhan disuruh, dia tetap akan buat. Kita ni ada keadaan kita ikut perintah Allah, kita jalankan perintah Allah dalam keadaan kita mudah, kita rasa senang. Sebab itulah
bila adanya rukhsah dalam ibadah ni, jangan kita mengambil senang. Kita ambil rukhsah dalam ibadah ni apabila kita memerlukan, ada keperluan. Bukannya sengaja mengambil mudah agama atau memudah-mudahkan agama, tidak. Tapi ada keperluan, maka kita ambil kemudahan yang Allah bagi. Tapi kuda ni tidak. Hatta susah macam mana pun dia tetap akan buat. Manusia ni kalau susah, kita ni lah, saya jugalah yang bercakap, kalau susah ni kita rasa berat nak buat. Tambah-tambah perkara tu rasa malu, takut orang cakap, takut orang kata apa nanti. Banyak sekali lah sebenarnya perkara-perkara yang kita buat sebabkan kita takut nak buat. Bila kita ubah sedikit budaya-budaya yang dilarang dalam Islam, kita kata ini memang budaya kita dah lama orang buat, nenek moyang kita buat. Tapi kita malu atau takut nak ubah disebabkan mulut-mulut orang. Tapi kuda tak macam tu. Kuda ni dia sangat berani dan juga dia akan patuh dalam apa jua keadaan. Maka Allah menggambarkan kuda ni, Allah nak manusia ni faham. Tengok kuda ni apa juga kau suruh, macam mana pun kau suruh, dia tetap akan buat. Maka itulah Allah menggunakan kuda sebagai gambaran pada manusia. Sepatutnya engkau ni manusia, aku ciptakan, maka apa yang aku suruh kau kena buat. Apa jua keadaan kau, maka engkau kena patuh. Mengikut apa yang Allah suruh. Maka Allah menggunakan kuda dalam ayat 1 sampai ayat 5 banyak kaitan dan hikmahnya kepada manusia dan didekat kepada bangsa Quraisy ketika itu. Kalau kita tengok, sangat dekat dengan bangsa Quraisy ketika itu dan mudah untuk bangsa Quraisy, bangsa Arab ketika itu untuk memahami sifat kuda. Sebab memang haiwan yang menjadi tunggangan harian mereka. Mereka ada kuda dan mereka tahu sifat kuda itu sendiri. Maka Allah sebut dengan sangat teliti kisah tentang kuda. Dan Allah sebut, kalau kita tengok ayat 1 sampai 5, semuanya berkait. Allah sebut, wal adiyati dhabha. Ayat kedua sampai ke 5 tu semua Allah sebut. Allah mulakan dengan fa. Fa tu maksudnya dia bersambung. Maka Allah bersumpah dengan kuda, maka kuda tu apa? Kuda tu apa? Sampailah ayat ke-5. Kemudian Allah mulakan dengan ayat baru. Allah memberikan penekanan. Innal insana li rabbih lakanud. Kuncinya pada ayat yang ke-6. Kuda ni buat sahaja apa yang manusia suruh, tapi malangnya innal insan, malangnya manusia ini pada Tuhannya, di rabbih lakanud, ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Okey. Itu adalah sedikit kisah atau sedikit pengajaran daripada surah Al-Adiyat yang menceritakan tentang kuda dan bagaimana Allah menggunakan kuda. Allah kaitkan dengan manusia dan manusia ini sangatlah tidak berterima kasih, sangatlah tidak patuh kepada perintah Allah berbanding dengan kuda yang patuh pada perintah Tuhannya. Wallahu ta'ala. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi Silakan. Ustaz ni nak tanya, saya tertarik dengan apa kalimah sudur ni, apa dada ataupun hati yang bila Ustaz terangkan pasal apa nanti Allah nak tengok apa yang walaupun apa yang terlintas kat hati kita ni kan. Ni berbalik kepada, saya ni cuma nak minta nasihat Ustaz lah, berbalik kepada kita tengok yang paling dekat dengan kita sekarang ni musibah ataupun bencana banjir ni. Kita tengok terlalu banyak komen-komen, kadang kita just sebab kita nak ambil tahu pasal keadaan banjir, tapi bila kita baca especially dekat media social media kan, komen-komen, kadang-kadang kita pun rasa macam terpanggil nak marah, terpanggil nak rasa apa, nak kecam. Macam mana Ustaz kita nak elakkan, selain pada kita membaca sebab nak ambil tahu, tapi bila kita baca pun kita pun hati pun terpanggil untuk mengecam, untuk untuk marah. Ada tak Ustaz nasihat lah untuk hati-hati yang fragile macam saya? Baik. Soalan daripada Tuan Safri tadi, macam mana kalau hati kita ni terutama dalam keadaan musibah sekarang ni kan, kalau kita tengok ada orang mengambil kesempatan daripada musibah ni untuk menyalahkan orang, untuk memburukkan orang lain dan sebagainya. Bagaimana hati kita nak menghadapi ni? Sebab kita mungkin tahu keadaan sebenarnya macam mana dan kita mungkin juga nak menerangkan,
tapi akhirnya kita pula yang dikecam dan sebagainya. Baik, kalau tanya saya lah, jalan yang terbaik untuk kita mendepani orang-orang yang macam ni adalah dengan kita jangan berlawan. Sebab apa? Sebab kalaulah dia marah, dia api, kita pun api. Sebabkan kita marah atas tindakan orang tu dan sebagainya, maka dia akan melahirkan api yang lebih besar. Dia tidak menyelesaikan masalah. Cara yang paling baik kalau saya adalah kita tegur dengan secara depan-depan, ataupun kita tegur dengan, kalau kita komen ni, meninggalkan komen ni, satu komen yang baik akan dibalas dengan 10 komen yang tak baik. Kalau ada orang tu yang kita rasa tak betul ni, cadangan saya adalah kita message personal dengan dia. Tapi elakkan daripada kita bersifat marah ketika tu. Sebab kalau kita komen yang mula tak baik, maka akan ada 10 lagi komen yang tak baik selepas tu. Maka kita tanya dia betul-betul, adakah apa yang dia buat ni ada, contohnya dapat berita daripada mana, sahih ke tak sahih. Kita tanya dia sendiri. Sebab apa? Sebab kalau lah kadang-kadang kita nak bertanya, kita nak tanya dalam komen tu, ada orang jawab pula, takkan tak baca. Cerita berita dah tersebar luas, maka orang akan ambil peluang untuk condemn. Saya pun sebenarnya jarang atau tak suka nak baca komen. Kadang-kadang cerita-cerita ni kalau kita baca komen memang sakit hati, maka jangan kita baca komen. Sebab itulah saya teringat satu syair, dia kata hati orang yang hasad ni kita jangan letak atau campakkan kayu. Maksud kita jangan buka peluang kepada hati yang hasad ni untuk dia terus berapi. Kalaulah kita campak api, maka lepas tu kita lah pula yang akan berapi, kita pula akan terbakar. Kalau kita campak kayu, dia terbakar, kita campak kayu, api akan besar dan kita pun akan jadi api, kita pun akan menyala. Tapi disebut apa dalam syair tu, dia kata api ni kalau tidak dicampak dengan kayu, dia akan padam sendiri. Tidak ditambah, maka dia akan padam sendiri. Kalau kita tak tambah komen-komen, walaupun kita niat nak tegur, tahu nak tegur, dan kita pun rasa niat baik, tapi yakinlah akan banyak lagi komen-komen yang menyebabkan kita rasa marah, rasa tak puas hati. Wallahu'alam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ada soalan lain? Tak ada dapat Ustaz. Baik, insyaAllah kalau tak ada soalan, insyaAllah terima kasih kepada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit pengajaran daripada surah Al-Adiyat, dan juga kita dapat belajar sedikit tajwid itu berkaitan dengan huruf dad malam ni, dan juga kita dapat amalkan dan dapat kita praktiskan. Setiap huruf yang kita belajar pada setiap minggu tu, saya cadangkan tuan-tuan untuk amalkan. Maksudnya kalau tuan-tuan berada di rumah, baca Quran kat mana-mana saja, ingat balik apa yang kita dah belajar, terutamanya makhraj huruf, sebutan huruf bagi huruf-huruf hijaiyah, huruf Quran tu, praktiskan dan sebutkan dengan sebaiknya. Baik, insyaAllah, wallahu ta'ala alam, kita jumpa pada minggu depan. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih.